Selamat sejahtera dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya sebagai ketua kumpulan 3, nama saya Lim Hong Jun, dan ahli kumpulan saya, dan saya hari ini nak berbincang tentang adat perkahwinan dan kematian dalam masyarakat Sabah dan Sarawak. Yang pertama ialah adat resam dan budaya kaum Bajau, adat perkahwinan. Perkenalan perkahwinan kaum Bajau di daerah Kotak Belu, bahagian pantai barat Sabah, mempunyai sedikit persamaan dengan orang Melayu di Semenanjung Malaysia. Kaum ini sangat mementingkan pelaksana setiap upacara dalam adat perkahwinan mereka yang melibat 7 peringkat utama dimulakan upacara tirau dan mendok. Menirisikan dan memindang diikuti seruan bertunang, norong, nikah, sanding, medo, menjemput menganting perempuan ke rumah pihak lelaki, dan nyedede menghantar semula kedua-dua pengantin ke rumah pihak perempuan. Tilau dan mentor. Ibu bapa memilihkan gadis untuk dijadikan menantu. Bila telah dikenal pasti, persiapan bagi tilau seperti merisik segera diaturkan. Sebaik selesa risikan, kesempatan diambil untuk bertanyakan latar belakang si gadis kerana masyarakat Bajau mementingkan curiat. Ketiga ialah seruan. Majlis seruan seperti pertunang diadakan di rumah pihak perempuan dan tempoh pertunang serta tarikh perkahwinan dibincangkan. Kaum ini sangat teliti dalam hak memilihkan bulan serta tarikh perkahwinan. Kelima ialah norong. Selepas itu adalah upacara norong, iaitu majlis menghantar berian seperti hantaran daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan. Hari norong dikenali sebagai malat dan lazimnya dibuat waktu pagi. Dalam upacara ini, tarikh perkahwinan ditetapkan. Keenam ialah mandi bedak. Acara mandi bedak atau malam perina diadakan sebelum majlis nikah yang bersanding. Antara bahan yang digunakan adalah beras kuning, bunga rampa, santan kelapa beserta daun pandan. Berdedak dilumur di seluruh tubuh pengantin bagi membuang kotornya. Hanya ahli keluarga terdekat dibenar hadir dan bagi memeriahkan majlis acara bertitik dan berunsur seperti muzik tarian tradisi Bajau. Diselang-seli pantun diadakan sepanjang malam selepas selesai acara merencis. Seperti nikah dan sanding. Ketibaan rombongan mengantin lelaki di rumah mengantin perempuan diwawakan dengan beberapa das tembakan. Rombongan pengantin dimestikan membawa damak seperti buah tangan. Dahulunya pengantin lelaki tidak benar memijak tanah. Justru pengantin keturunan datuk diarah menggunakan unsungan, manakala orang biasa diarak di atas kuda. Pengantin lelaki dibawa naik ke atas rumah pengantin perempuan dan didudukkan di dalam peningkung seperti tempat duduk merupa tilam kecil. Beralas 7 lapisan tempo selingsir sejenis tingkap tradisional Bajau. Diapikan 2 orang mengapi, kemudian akan nikah dilaksanakan dalam keadaan duduk atau memberi dibuat pada hari bersanting selepas pengantin disantingkan. Selepas ini saya nak membentangkan ngando dan ngandede. Selepas majlis perkahwinan ialah upacara ngantu, iaitu berjemput mengantin perempuan ke rumah keluarga pihak lelaki. Pengantin perempuan perlu membasuhkan kaki sebagai tanda menyuci diri selain sah menjadi ahli keluarga lelaki. Selepas beberapa hari acara dengan nenek perlu
dilaksanakan iaitu menghantar semula kedua-dua pengantin ke rumah pengantin perempuan. Pengantin diberikan hadiah seperti peralatan dapur, peralatan tidur dan sebagainya. Nama saya Teo Jilun. Saya akan mengucapkan ada kematian kaum Mulu di Sabah. Ada kematian kaum Mulu di Sabah. Suku kaum Mulu merupakan kaum ketiga terbesar di Sabah yang tinggal di pedalaman dan kawasan tengahan Sabah. Mereka biasanya tinggal di daerah Tenom, Pensiangan dan Keningau. Kaum Mulu juga terbahagi kepada Mulu Taho atau Tagong, Tindong, Timonggong, Sebangkun, Paluan, Bungkan, Kelambakan, dan Mulu Selundup. Kaum Mulu merupakan salah satu etnis Sabah yang kaya dengan adat dan budaya. Suku kaum Mulu juga dikenali melalui budaya dan kesenian yang telah mereka warisi turun-temurun. Setiap masyarakat atau kaum di dunia ini memiliki keunikan adat yang tersendiri yang diamalkan dari turun-temurun dan diwarisi dari generasi ke generasi. Untuk pengetahuan, masyarakat Mulu memiliki dan mengamalkan adat unik dan berbeza dari kaum yang terdapat di Sabah. Salah satu ialah adat kematian yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Dalam masyarakat Mulu, mereka akan melakukan penggabungan mayat bergantung kepada puncak kematian seseorang. Bagi mengelakkan sebarang musibah atau bencana, mereka akan menjalankan penggabungan dengan tertib dan teratur mengikut adat yang diwarisi. Semasa proses kematian, ahli keluarga si mati akan memukul gong bagi memberitahu orang kampung adanya kematian dalam keluarga mereka. Semua perlu berhenti daripada melakukan aktiviti masing-masing sepanjang gong dipukul bagi menghormati si mati dan keluarga. Sesiapa yang tidak berhenti dari bekerja atau aktiviti yang dilakukan ketika gong dibunyikan akan dikenakan denda dan hukuman jatuh dengan memberi seekor babi kepada keluarga si mati. Mayat akan dimandikan dan dipakaikan pakaian baju dan dihias dengan cantik. Selama 2 hari mayat akan disimpan di dalam rumah sebelum dimasukkan ke dalam tajuk iaitu Bangkala kaum Mulu. Selepas dimasukkan ke dalam tajuk akan ditutup dengan papan kayu dan akan dinyalakan lampu kecil di atasnya petunjuk untuk menakutkan hantu dan syaitan yang cuba mengganggu. Pada jam 12 tengah malam, tajak akan dikeluarkan dan pada ketika itu semua ahli keluarga perlu menangis-nangis sambil menggelingking tajak tersebut. Proses terakhir dalam proses penguruman kaum Mulu ialah selepas penguruman 3 potong bala akan diletakkan oleh ahli keluarga si mati setelah 4 hari tajak dikebumikan. Walau begitu, bala ini tidak akan dibiarkan menyala dan akan dikawal oleh keluarga si mati supaya roh si mati tidak dapat meniup api. Mengikut kepercayaan mereka sekitarnya, si mati dapat meniup api sehingga menyala. Rumah yang didiami oleh keluarga si mati akan tertimpa bencana. Ada menolak barang akan diadakan bagi menandaskan papan larang adat kematian sudah selesai. Selepas itu saya akan menserah kepada Tian Wei. Nama saya Eng Tian Wei. Saya akan mengucapkan adat perkawinan orang Melayu Sarawak. Perkawinan dalam masyarakat Melayu Sarawak mempunyai banyak persamaan dengan adat perkawinan masyarakat Melayu di Semenanjung yang merangkumi adat merasi, merisik dan majlis perkawinan. Merasi, apabila seseorang pemuda keinginan untuk berkahwin, dia akan meminta ibu bapa untuk mencari pasangan untuknya. Ibu bapa pula akan menyerahkan tugas kepada mencari jodoh untuk mendapatkan calon yang sesuai sebagai menantu mereka. Pencari jodoh akan menjadi perantara bagi keluarga lelaki dan akan memberikan pendapatnya tentang seseorang gadis itu sama ada sesuai atau tidak. Yang selepas merasai, wakil pihak lelaki akan membuat pertanyaan secara formal kepada keluarga pihak perempuan, sama ada perempuan itu sudah berpunyai ataupun tidak.
pihak perempuan akan meminta tempoh untuk membuat persetujuan. Beketul. Beketul membawa makna yang sama dengan merisi dalam masyarakat Melayu sebelum majlis pertunangan diadakan. Ia bergantung kepada kesediaan bakal pengantin untuk ditunangkan semasa adat bertekuk ini. Antara wang atau barang kemas seperti cincin emas atau berlian akan diberi kepada si gadis yang menandakan acara pertunangan akan diadakan. Meriah. Semasa upacara pertunangan dilangsungkan, hantaran akan diberi oleh pihak lelaki melalui satu rombongan yang terdiri daripada sekumpulan ahli rombongan yang terdiri daripada sekumpulan ahli keluarga pihak lelaki. Antara hantara yang diberi adalah duit, cincin tunang, persalinan, kasut, beg tangan dan lain-lain. Pihak perempuan akan memberikan pihak lelaki. Pada kebiasaannya, hantaran pihak perempuan lebih banyak daripada pihak lelaki. Sekiranya terdapat saudara perempuan yang lebih tua yang belum berkahwin, pihak lelaki mesti memberikan sebentuk cincin emas kepadanya. Jenis-jenis nikah. Nikah benar perkahwinan yang mengikut lunas Islam atau mengikut adab seperti merisi dan bertunang dan ianya direstui oleh kedua-dua belah pihak. Nikah salah berlaku apabila pasangan didapati berkelakuan sumbang dan mereka akan dipaksa untuk berkahwin. Upacara berkahwin atau dijalankan dengan ringkas dan sederhana. Menyerah diri berlaku apabila lelaki menyerah diri kepada keluarga perempuan kerana tidak mempunyai wang untuk menanggung perbelanjaan perkahwinan. Lainnya melibatkan perempuan dari golongan berada dan lelaki yang tidak berkemampuan. Mereka akan dinikahkan secara sederhana dan perbuatan ini akan melakukan keluarga perempuan. Nyokok berlaku apabila perempuan menyerah diri kepada keluarga lelaki dan mereka akan dikahwinkan. Ini bukan kerana masalah yang melibatkan wang tetapi kerana keluarga perempuan tidak merestui atau menerima pilihan anaknya. Adat, resam dan budaya kaum Iban, adat kematian pengenalan. Adat kematian masyarakat Iban merangkumi pelbagai pantang larang dan tata cara yang telah ditetapkan. Mereka percaya bahawa jika tidak dilaksanakan seperti yang sepatutnya, maka malapetaka dan nasib malang akan menimpa roh si mati juga dipercayai tidak tenteram. Semasa kematian adat mati enggau rabat. Apabila berlaku kematian ahli keluarga dan saudara si mati menangis dalam tempoh sekurang-kurangnya 10 minit, 2 batang alu digalang di tempuan di hujung rumah panjang bertujuan untuk menghalang roh si mati daripada memasuki rumah berkenaan dan membawa roh yang masih hidup ke sebayan, yang akan mengakibatkan lebih banyak lagi kematian dalam rumah tersebut. Mayat dibersihkan dengan air sabun yang diperbuat daripada kulit buah lanjut yang telah ditumbuk. Dahi mayat ditandakan dengan 3 anda kunyit. Rambut diminyakan dan disikat selepas si mati dikenakan pakaian yang sebaik-baiknya mengikut ajaran Tuhan Puntang Raga. Kemudian mayat dibaringkan di atas tikar rotan dan beban di dalam bilik. Kain puak kampu digantung di ruai untuk membentuk sapat berukuran 9 kaki persegi dan kira-kira 5 kaki dari lantai. Sekiranya sangat gagal ditegakkan, maka hadiran akan mudah mendapat penyakit. Kemudian mayat dibawa keluar dari bilik dan diletakkan di dalam sapat. Selepas badan mayat melepasi pintu yang memisahkan bilik dengan ruai, wanita yang paling tua dan dalam keluarga si mati mendabur beberapa butir beras pada mayat dan membaca doa ringkas yang dipercayai dapat membawa mayat ke surga tanpa halangan. Setelah mayat dibaringkan dengan baik di depan kaum wanita, keluarga si mati mendahului
ahli keluarga lain untuk menangis buat setika. Biaya si mati disediakan di dalam kotak kosong yang kemudian diletak berhempiran kepala mayat. Di atas badan mayat digantung beberapa kain dipanggil baya pandang. Api kecil dinyalakan di pendiang tempuan berdekatan kaki si mati. Api tersebut tidak boleh dipadamkan sehingga upacara pengebumian berakhir. Mayat dibiarkan selama 2 hari atau lebih bagi menunggu ketibakan saudara si mati. Mayat tidak boleh dipijak atau dilangkah kucing atau anjing kerana dipercayai akan menyebabkan roh si mati tidak terterak dan akan sentiasa memburu orang yang masih hidup. Justru mayat sentiasa dijaga rapi oleh para wanita yang berumur sehingga mayat dikebumikan. Para tetamu hadir membawa bantuan seperti beras pulut, duit atau ayam. Pada pukul 6 petang, tukang sabak menyanyi lagu penayu dan perlahan. Beliau menceritakan perjalanan roh orang yang meninggal dari dunia ini ke dunia sebayan. Beliau duduk di kerusi berdekatan kepala mayat dengan sebahagian wajahnya ditutup sapu tangan. Mentara dibaca berterusan sehingga subuh hanya berhenti untuk makan dan minuman saja. Tukang sabak diberi upah berbentuk wang dan barangan seperti tajau, pinggan sedepa atau lebih, seekor ayam dan parang atau kepingan besi. Bertujuan untuk memperkuatkan semangatnya serta bagi melindunginya daripada perkara-perkara yang tidak diingini semasa hangatnya. Para tamu dihidang makanan berat pada pukul 8 semalam dan yang ringan seperti kopi dan roti pada pukul 10 malam. Dan makan melewat pada pukul 2 pagi, tetamu kehormat seperti berhulu dan tuai rumah duduk sebaris dengan ahli keluarga si mati dipanggal. Sementara ahli keluarga lain duduk di kedua-dua bahagian luar bilik si mati. Wakil keluarga si mati menyampaikan ucapan memaklumkan sebab kematian si mati dan tempoh berkabung selama 3 bulan. Akhirnya beliau berterima kasih kepada yang sanggup menolong keluarga si mati melaksanakan upacara tersebut. Antara pantang larang dalam tempoh berkabung ialah tidak boleh menjerit apabila melewati pekarangan rumah panjang si mati. Sebarang upacara tidak boleh diadakan namun sekiranya perlu juga makan siri panding sebanyak RM2 dikenali sebagai pemamput. Semasa perkebumian sebelum fajar, iaitu kira-kira pukul 5:30 pagi, keranda dibawa ke kawasan perkuburan. Seorang lelaki berjalan di hadapan keranda membawa pelita bagi menyuluh jalan. Setiba di perkuburan, seekor ayam disembelih terlebih dahulu dan darahnya didumur di atas tanah yang akan digali sedalam 6 kaki. Sedikit beras ditabur di sekeliling kubur, keranda direndahkan ke dalam kubur bersama harta peribadi si mati, dipercayai untuk kegunaan si mati di dunia lain. Kepadanya diletakkan penghala sungai jika si mati seorang manang maka kepalanya menhala ke hulu sungai. Kaum Iban percaya jiwa atau roh dukun berehat selamanya di kedudukan paling tinggi Gunung Rabong yang suci. Tempat Iban menjaya manang raja yang pertama telah disucikan sebagai manang Bali. Beliau adalah adik serangan burung Tuhan peperangan. Selesai pengkebumian, suatu tanda ditanam di perkebunan si mati. Selepas itu ahli rombongan pengebumian kemudian mengisi perut dengan makanan yang telah dimasak di tebing sungai pada awal paginya.
Kesimpulannya, upacara berkambung kesemua penghuni rumah panjang yang lanjut berusia bertanding ke bilik si mati untuk menyaksikan seseorang wanita lanjut usia memainkan asipana yang dijadikan makanan korban. Biasanya asipana adalah 3 mangkuk nasi hitam setiap mangkuk, menanda 1 hari semasa penghuni tidak bekerja di rumah panjang. Sekiranya para penghuni bersetuju tidak bekerja selama 3 hari berlangsung waktu panah, maka yang pengetua upacara berkambung memakan semangkuk asipana setiap pagi. Bila keluarga si mati dibiarkan gelap 3 hari, bertujuan agar dunia kehidupan yang gelap akan membawa kecerahan kepada si mati. Pada pagi berakhir, tingkap bilik keluarga si mati terlebih dahulu diumumkan darah ayam sebelum tingkap itu dibuka dengan rasminya oleh wanita tadi. Selepas asipana terakhir dimakakan, harta berjaga si mati ditempatkan di dalam lengkuang seperti kotak loyang, diikat tali rotan dan simpan di dalam semasa waktu berkabur. Kotak ini dijaga keselamatan daripada dicapaikan, diganggukan kanak-kanak atau dipijak. Sekiranya waktu berkabung 3 hari itu berlaku dalam musim manual, maka para petani boleh membayar ganti rugi segi jabi atau panah benda sebanyak RM1 kepada keluarga si mati, membolehkan petani bekerja di sawah. Mereka yang tidak terlibat atau terikat kepada pantang berkambung boleh menolong para petani berkena manual padi. Pada waktu senja dalam masa 3 hari berkambung, keluarga si mati menyalakan api di palang tunggung api mentekarkan dengan tepi rumah panjang. Inilah bertujuan untuk mengelakkan roh si mati daripada berkelana atau berkerian mencari makanan yang disediakan oleh manusia. Sekian, terima kasih. Hello， 你还没有关那个 recording 吗？刚才我不是关了吗？